Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Kedatangan putera Sultan Mahmud Shah iaitu Sultan Muzaffar Shah ke Perak untuk ditabalkan sebagai Sultan Perak setelah dijemput oleh Tun Saban dan Nahoda Kasim menjadikan Kesultanan Perak kesinambungan zuriat Kesultanan Melayu Melaka yang telah dimusnahkan dengan kedatangan Portugis pada tahun 1511. Peranan Nahoda Kasim dalam sejarah Perak sama penting kerana tanpa nahoda yang memandu arah kapal untuk ke Sumatera bagi menjemput Sultan Muzaffar Shah sebagai Sultan Perak pertama, ianya tidak akan berlaku. Nahoda Kasim telah dipelihara oleh seorang perempuan bernama Tok Masuka, dan Tok Masuka telah mewasiatkan kepada Tun Saban dan Nahoda Kasim meminta tempat beliau digantikan dengan seorang raja yang berasal daripada anak cucu Sangsa Purba, supaya zuriat raja-raja yang turun dari Bukit Siguntang tiada terputus di tanah Melayu. Tidak banyak penceritaan berkenaan Nahoda Kasim yang boleh kita rungkaikan secara fakta dari sumber sejarah yang ada pada hari ini. Kalau dilihat pada catatan sejarah mengatakan Nahoda Kasim dari bangsa Temusai. Adakah bangsa Temusai sebahagian dari suku kaum Melayu? Di mana asal bangsa ini? Adakah sebutannya Temusai atau Tembusai? Dalam pemerhatian saya di internet, banyak yang menyebut Tembusai, dan bangsa ini sebahagian daripada bangsa Melayu yang datang dari Sumatera. Dikatakan bangsa ini ada kena-mengena dengan Pagar Ruyung di Sumatera. Pada ketika itu, Tembusai adalah kerajaan terbesar di Rokan. Ia keturunan daripada Pagar Ruyung. Pada masa itu, yang memerintah ialah Yang di-Pertuan Tua. Yang di-Pertuan Tua mempunyai 3 orang anak, 2 lelaki dan seorang perempuan. Yang perempuan bernama Siti Dualam dan laki-laki Tengku Raja Muda dan Yang di-Pertuan Akhir Zaman. Kemudian Tengku Raja Muda meminta kebenaran dari ayahnya untuk mendirikan sebuah kerajaan sendiri. Setelah dipersetujui perjanjian, maka Tengku Raja Muda pun dibenarkan membuka negeri. Maka Tengku Raja Muda dianugerahkan rakyat dan alat kebesaran. Kemudian Tengku Raja Muda pun membuka negeri di Kalu Batang Lubuk, kerana negeri tersebut dirambah oleh orang Tembusai. Maka negeri tersebut pun dinamakan Negeri Rambah. Setelah Tengku Raja Muda mangkat, digantikan oleh anaknya bergelar Yang di-Pertuan Besar. Kemudian setelah Yang di-Pertuan Besar mangkat, diganti oleh Yang di-Pertuan Jamalul Alam. Setelah Yang di-Pertuan Jamalul Alam diganti oleh Yang di-Pertuan Sakti. Setelah Yang di-Pertuan Sakti mangkat, diganti oleh Yang di-Pertuan Besar. Setelah Yang di-Pertuan Besar mangkat, diganti oleh putera baginda yang bergelar Yang di-Pertuan Besar, marhum Galia. Begitulah asal-usul orang atau bangsa Tembusai dari Sumatera, dan saya percaya sebutan yang sebenar adalah Tembusai dan bukan Temusai. Mungkin perbezaan manuskrip asal yang bertulisan Jawi lama ditukar kepada tulisan Rumi menjadikannya
ada kekeliruan pada sebutan atau ejaan yang sebenar. Mengetahui asal-usul Naghoda Kasim menjadi semakin penting kerana di situ terdapat perkaitan di antara beliau dengan pembesar di Perak sebelum terwujudnya Sultan Perak yang pertama. Perkaitan ini melahirkan satu hubungan di antara pembesar dan istana yang tidak boleh dipisahkan sehingga ke hari ini, yang melibatkan perjanjian sehingga ke anak cucu. Dengan kata lain, perjanjian sampai bila-bila dan tiada siapa boleh ubah. Sebagai sebuah negeri Melayu yang telah lama wujud, sudah tentu negeri Perak telah mempunyai satu bentuk sistem pentadbiran dan kemasyarakatan yang boleh dikatakan kukuh sebelum kewujudan Sultan Perak yang pertama. Atas satu bentuk sistem pentadbiran inilah pentadbiran negeri Perak dijalankan tanpa soal jawab daripada rakyat maupun pentadbir-pentadbirnya. Dalam satu jurnal sistem politik negeri Perak menerangkan, kedudukan Sultan hanya dianggap menyatu padukan rakyat. Maka di sini, Sultan dianggap sebagai lambang kepada perpaduan negeri ini. Dan baginda telah dianggap mempunyai sakti dan bersifat kekeramatan pada dirinya. Dan dipercayai mempunyai darah putih. Kerana kekeramatan dan kesaktian ini, rakyat menumpahkan taat setia kepada baginda. Bagi pembesar-pembesar negeri, walaupun mereka berkuasa penuh di kawasan masing-masing, tetapi ini tidak bermakna mereka tidak mahu satu keadaan yang tenang dan aman bagi seluruh negeri itu. Kerana dengan keadaan yang aman dan bersatu padu saja, baru perkara-perkara penting seperti perdagangan dan pertahanan di negeri itu dapat dicapai. Oleh itu, untuk mendapat perpaduan ini, mereka telah menerima konsep kesultanan. Walaupun pada hakikatnya, Sultan tidak mempunyai kuasa penuh di negeri Perak. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Naghoda Kasim sangat sinonim dengan sejarah Perak. Namun, ada setengah pihak memandang sinis tentang kebenaran sejarah tersebut. Malah ada yang mempersoalkan, jika sejarah ini benar, di manakah makam Naghoda Kasim tersebut? InsyaAllah, saya dan Puan Ita akan buktikan di mana makam Naghoda Kasim yang terletak di negeri Perak. Semua atas izin Allah untuk kami merungkai perkara ini. Pada awalnya kami dibawa oleh seseorang yang berasal dari Perak untuk menunjukkan satu makam lama di satu kawasan berkatan Kampung Gajah Perak. Dipercayai makam lama ini makam seorang lelaki yang bertaraf pembesar di Perak satu ketika dulu. Melihat pada makamnya, kelihatan agak tinggi berbanding dengan kubur yang lain sebagai tanda status masa hayatnya yang banyak mencurah bakti di negeri Perak. Dikatakan makam ini hanya diketahui sebagai makam Tok Paduka Raja. Tetapi, siapakah Tok Paduka Raja itu? Kerana nama Tok Paduka Raja hanyalah gelaran dan bukan namanya yang sebenar. Seluruh kawasan makam ini dikatakan hanya makam kerabatnya sahaja yang boleh dikebumikan di sini. Orang luar yang tiada kaitan dengan darah keturunan Tok Paduka Raja tidak dibenarkan dikuburkan di sini. Saya juga diberitahu, apabila ada kerabat Tok Paduka Raja ini yang akan naik pangkat atau akan ada kematian, akan timbul satu busut berkatan nisan Paduka Raja ini. Setelah itu, busut tersebut akan hilang dan ia akan keluar lagi untuk petunjuk pada waris yang seterusnya. Subhanallah, itulah kebesaran yang Allah tunjukkan kepada hamba-Nya yang memiliki karomah walaupun beliau telah meninggal dunia.
Berdasarkan maklumat dari sumber batin, kami percaya makam ini ada kaitan dengan makam Pak Kadok yang telah saya dan Puan Ita ziarah pada video yang lepas. Apa yang kami perolehi, Pak Kadok adalah abang kepada Tok Paduka Raja ini. Ada kemungkinan kenapa Pak Kadok tertarik untuk datang ke Perak berbanding ke kawasan negeri yang lain, kerana ada adiknya yang jadi pembesar di Perak. Untuk pengetahuan semua, inilah makam Tok Paduka Raja yang bernama Nahuda Kasim. Ini bermakna Pak Kadok dan Nahuda Kasim adalah adik-beradik dan mereka berasal dari bangsa Temusai atau Tembusai dari Sumatera yang ada kena-mengena dengan Pagar Ruyung. Selepas kami ziarah makam Nahuda Kasim, kami dibawa pula ke sebuah rumah yang kelihatan seni benanya sangat unik dan bercirikan tradisional Melayu. Zaman sekarang agak sukar melihat seni bena ini lagi yang masih dijaga dan terpelihara. Rupa-rupanya kami diberitahu bahawa inilah rumah Tok Paduka Raja Nahuda Kasim yang tidak jauh dari makam beliau. Rumah Nahuda Kasim ini berdekatan dengan Sungai Perak. Seni bena rumah ini saya rasakan ada sikit unsur seni dari Pagar Ruyung dan warna kuning rumah ini menyerlahkan lagi serinya dari jauh. Bersesuaianlah dengan gelarannya Tok Paduka Raja. Sebenarnya, hubungan antara Nahuda Kasim, Tun Saban dan Toh Temong adalah seperti adik-beradik walaupun berlainan keluarga, dan mereka sebenarnya sudah lama kenal sejak kecil lagi. Disebabkan keakraban mereka inilah dapat membentuk satu sistem pentadbiran di negeri Perak yang dijalankan tanpa soal jawab daripada rakyat mahupun pentadbir-pentadbirnya sebelum kedatangan Sultan di Perak. Semoga pembongkaran ini yang tiada tercatat dalam sejarah dan tiada dalam pengetahuan generasi kini dapat mengetahui sesuatu perkara atas petunjuk yang Allah berikan. Kerana dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.